Baik, kita mulakan surah Shad. Surah Shad ayat 27. Surah yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama dan tiada khalaqna telah kami ciptakan as-samaa akan langit wal ardo dan bumi. Wama dan apa yang bainahuma di antara keduanya batila sia-sia. Zalika itu zonnu sangkaan allazina orang-orang yang kafaru telah kafir mereka. Fawailun maka kecelakaanlah lilladzina bagi orang-orang yang kafaru telah kafir mereka. Minan nar daripada neraka. Baik, saya semula. Surah Shad ayat 27. Saya semula. Wama khalaqnas samaa wal ardo. Dan tiada telah kami ciptakan akan langit wal ardo dan bumi. Wama bainahuma dan apa yang di antara keduanya. Batila sia-sia. Maksudnya, ya Allah tidak menjadikan langit dan bumi ini dan apa yang di antara langit dan bumi ada planet-planet yang lain. Ya, adakah Allah jadikan semuanya sia-sia? Jawabnya tidak. Semuanya dapat memberi manfaat kepada manusia. Ia memberi guna kepada manusia yang di bumi. Ya, besarnya nikmat Allah Ta'ala telah meletakkan insan, manusia, di satu planet yang mana planet itu ia dapat memberi kecukupan apa yang dikehendaki oleh kehidupan manusia. Tapi bukan hanya manusia sahaja, binatang-binatang pun ia merasa mendapat kecukupan. Ini daripada nikmat yang Allah berikan di planet yang bernama Ardi, bumi. Adakah sia-sia? Ya, jawabnya tidak. Zalika zannul ladzina kafaru. Itu sangkaan ya orang-orang yang telah kafir mereka. Hanya orang-orang kafir bersangka ya ia adalah ya sia-sia. Ya, itu bagi orang yang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaanlah bagi orang yang kafir, telah kafir mereka daripada neraka. Maksudnya kecelakaanlah buat mereka. Maka nerakalah ia tempat kembali mereka. Yang mana mereka kufur nikmat. Allah telah berikan nikmat daripada sisinya. Tetapi orang-orang kafir tidak mensyukuri. Ya, akibatnya ia kembali kepada Allah dalam keadaan mendapat kemurkaan. Maka nerakalah buat mereka. Baik, cuba terangkan sekejap. Terangkan apa yang
tersebut, kalimah yang tersebut dalam ayat ini. Baik. Khalaqna, kalau dalam pelajaran sorof ada 14. Khalaqna ni termasuk yang mana? Madi ke, mudhari ke, masdar ke, isim fa'il ke? Ya, boleh buka mic ya kalau yang nak jawab. Khalaqna. Ya, betul, fi'il madi, ya. Kalau batila ni, ya. Batila, mana yang baru masuk? Ayat 27 surah Shad, ya. Surah Shad. Ayat 27. Okey, batila kalau rasa-rasa dalam sorob ni, dia atas wazan apa batila? Kalau ya, fa'il. Sebab bunyinya panjang. Bati. Isim fa'il. Ya, isim fa'il betul. Ya, isim fa'il. Sebabnya bunyi panjang ba tu. Bati. Kan? Kafirun. Jailun. Jadi dalam ayat, ya, dia sudah bertukar menjadi baris atas. Dalam ayat. Dalam kita punya sorof, kita bunyikan batilun. Macam bunyi fa'ilun, ja'ilun. Tapi bila jadi ayat, jangan salah faham. Nanti dia berubah. Kadang atas, kadang bawah. Kalau ada huruf jar, min batilin. Kalau ada huruf jar di baris bawah. Min batilin. Tapi kalau tak ada huruf jar, ya dia jadi maf'ul ke, jadi hal ke, dia batilan. Tapi asal usulnya mesti baris depan. Batilun. Sebab itu yang kita nak tangkap dia punya sorobnya, yang bunyi rentak dia. Bati. Bati. Jangan kira lannya. Lan ni macam masdar. Macam masdar. Ja'lan. Contohnya. Macam masdar tapi bukan masdar. Yang ni isim fa'il. Baik. Kafaru. Depannya kafaru termasuk apa? Termasuk madi, ya. Lupa pula kafaro ni, madi ni madi ada terbagi dua. Madi ma'ruf ke majhul? Macam tu. Ma'ruf ke majhul? Ma'ruf, ya, ma'ruf. Ya. Kalaulah kita nak jadikan majhul, ingat lagi tak pedoman dia? Macam mana kalau nak jadikan majhul? Kafaru ni. Kafaru. Kalau majhul, bariskan dhammah depan yang pertama. Yang kedua bariskan bawah. Kufiru, ya. Okey, kita sambung lagi. Ayat yang selanjutnya 28, ya. Ayat 28 dalam surah Shad ni. Atau apakah? Atau apakah naj'alu kami jadikan allazina orang-orang yang amanu telah beriman mereka. Wa amilu dan telah mengerjakan mereka. Yang baru masuk ayat 28 surah Shad. Ayat 28, ya, surah Shad. Wa amilu dan telah mengerjakan mereka as-solihati akan amal-amal soleh. Kal mufsidina, seperti orang-orang yang buat kerosakan. Fil ardi, di bumi. Atau naj'alu kami jadikan
Al-muttaqina akan orang-orang yang bertakwa. Kal fujjar seperti pendurhaka. Saya mak semula. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati, atau apakah kami jadikan orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh kal mufsidina fil ardi, seperti orang-orang yang buat kerosakan di bumi. Sama ke orang mukmin, orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang buat kerosakan? Soalannya, am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau kami jadikan orang yang bertakwa seperti pendurhaka? Suratnya jawabnya tidak. Ya. Orang yang beriman dan beramal soleh tak sama dengan orang yang buat kerosakan. Buat kerosakan ya, dengan mempersekutukan Allah. Dan begitu juga orang bertakwa tak sama dengan ahli maksiat, seperti kal fujjar, seperti pendurhaka. Okey, dalam ayat ini ya, kita tengok kedudukan kalimah. Naj'alu termasuk apa? Kami jadikan. Dalam pelajaran sorof kita termasuk. Ya. Ada tak telah? Ada tak makna telah? Naj'alu. Ni mudhari. Kan nun tu ada nun. Kan ada nun, mana ada terjemah dia telah. Kan nun tu kami. Tak, kalau bukan ja'alna. Kalau mudhari kan dia punya huruf mudhari alif nun yata. Ni nun ni huruf mudhari lah ni. Yaj'alu. Jadi mudhari jangan kira yaj'alu ya. Bila bertukar nun, bertukar alif ya, mudhari juga ya. Jadi dalam sorof, belajar sorof kita guna ya dulu. Okey, kita teruskan lagi. Amanu termasuk apa? Madi. Amilu? Ya, madi. Ya. Jamak, ada dua tu jamak lah. Kalau satu amilah. Okey, as-solihati termasuk apa? Isim fa'il, jamak ya. Ni isim fa'il ni jamak muannas ya. Al-mufsidina termasuk apa? Termasuk juga isim fa'il, tapi dia 4 huruf. Isim fa'il yang 4 huruf diguna mim. Kalau yang 3 huruf macam soli. Tu macam tu 3 huruf. Ya. Belum belajar lagi lah kan? Belum. Belum. Okey, kita teruskan lagi ayat yang selanjutnya, ayat 29. Kitabun. Ini kitab. Anzalnahu, telah kami turunkan akannya.
Ilaika kepada engkau. Mubarakun yang diberkati. Lihat dabbaru supaya mereka amat-amati. Supaya mereka amat-amati. Ingat tak perkataan tadabur? Tadabur Quran. Ni ya tadabbaru ni, mudhari. Ayati akan ayat-ayatnya. Liyatazakkara dan supaya ia ambil ingatan. Dan supaya ia ambil ingatan oleh orang-orang yang mempunyai al-albab, daya pemikiran. Selalu orang sebut pintu. Kalau pintu apa? Kalau bahasa Arab pintu. Al-bab. Ada tak ni makna pintu? Sama tak dengan makna pintu? Sama tak dengan makna pintu? Ejaan sama je macam tu? Ya, sebenarnya nampak sama. Tapi tengok, kalau pintu al-bab. Ini dua kali al-bab. Nampak? Pintu lah. Yang kalau al-bab saja, itu the pintu. Tapi kalau al-bab ada dua kali itu maknanya daya pemikiran. Mudhaf kepada mana? Ulu. Ulu ya. Jadi beza kalau pintu saja dia tak ada dua al. Kitabun anzalnahu ilaika. Ini kitab. Telah kami turunkan akannya ilaika kepada engkau. Kitab di sini maksudnya ialah kitab Al-Quran. Yang mana Allah Ta'ala telah turunkan kepada engkau ni Nabi Muhammad. Mubarakun yang diberkati. Dia tadabbaru supaya mereka tadaburkan. Atau supaya mereka amat-amati. Atau mereka teliti. Ayatihi. Akan ayat-ayatnya. Maksudnya supaya mereka melihat pada makna-makna ayat itu. Ya. Waliyatazakkara dan supaya ia ambil ingatan ulul albab oleh orang-orang yang mempunyai daya pemikiran, iaitu orang-orang yang berakal. Yang daya pemikiran itu orang yang berakal. Jadi kita dapat faham daripada ayat ini, maka salah satu sautan ayat ini, kita buat kelas harfiah. Kenapa buat kelas harfiah? Sebab kelas harfiah ni salah satu daripada sahutan apa yang disebut dalam ayat ini. Ayat ini Allah turunkan Quran supaya ditadaburkan ayatnya. Maknanya dilihat, diamati makna-maknanya. Barulah kita rasa keimanan terhadap ayat Quran.
Kalau sekadar Quran diturunkan, dibaca, dapatkan pahala, itu bukan Al-Quran, ya, tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan supaya kita mengetahui makna-maknanya, memahami makna-maknanya. Ya, barulah kita rasa keimanan yang mendalam terhadap Al-Quran. Sebab itu semasa Quran turun kepada Nabi dan para sahabat, mereka memahami ayat-ayat itu, apa yang disuruh oleh Quran, apa yang dilarang oleh Quran, ya mereka faham. Itulah namanya liyatadabbaru. Ya, supaya mereka amat-amati akan ayat-ayatnya. Sebab itu yang kita mestilah tingkatkan kepahaman kita terhadap Al-Quran. Terkadang orang ni dia tak nak belajar terjemah. Ya, dia nak apa? Nak belajar tajwid je sampai mati. Ya. Tapi tak faham pun. Kadang waw dan pun tak faham. Ya. Jadi asyik nak belajar tajwid, nak belajar lagu saja. Cuba tingkatkan sikit, ya, memahami maknanya. Sebabnya apa? Kita dah puluhan tahun, Quran dah puluhan tahun, dan kita pun belajar Quran ni pun dah puluhan tahun. Jadi apalah kiranya kalau kita boleh faham sikit-sikit maknanya, kan seronok. Ya, keseronokan itulah kelazatan iman. Itulah namanya kelazatan iman, seronok bila kita memahami sedikit-sedikit ayat-ayat Quran ini. Daripada langsung buta, ya, tak dapat, tak faham apa pun. Ya, balik-balik Quran ini kita nak baca untuk dapatkan pahala. Baca untuk dapatkan pahala, bukan nak faham. Ya. Kalau macam tu, sampai bila umat Islam nak berkembang, nak faham tentang Al-Quran? Tak fahamlah. Lagi faham pula orang Kristian dengan Bible dia. Dia baca Bible, dia faham. Kita baca Quran, kita tak faham. Kan sedih. Inilah sahutan. Kita sahut Al-Quran. Quran diturunkan untuk kita tadaburkan ayat-ayatnya. Kita sahut. Ini akan diambil ingatan oleh siapa? Ulul albab. Orang-orang yang punya daya pemikiran atau orang yang punya akal, ya, dia akan sahut seruan ini. Dia akan jadikan sebagai satu ingatan, ya, tentang ayat ini. Ini maksud ayat ini, ya. Okey, selain daripada itu, kita tengok tata bahasanya. Anzalna. Termasuk apa? Anzalna. Madi. Betul. Termasuk madi. Ya. Ya, liyatadabbaru. Yatadabbaru. Termasuk apa? Ya, mudhari. Ya. Kenapa dia hilang nun? Asalnya yatadabbaruna. Sebab lam, ya. Sebab lam kai namanya. Sebab ada lam tu, li tu. Ya. Li ni lam kai namanya. Kemudian depannya pula liyatazakkara. Kenapa, apa termasuk apa dia? Yatazakkara. Termasuk mudhari juga. Lam ni dikatakan lam kai, ya. Okey, ayat 31, sambung lagi ayat 31. Wa wahabna, dan telah kami anugerahkan. Dan telah kami anugerahkan. Li Dauda, bagi Daud. Sulaimana akan Sulaiman. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu, sesungguhnya dia, awwabun, yang banyak kembali. Dalam bracket taubat.
Baik. Wa wahabna li Dawud Sulaiman, dan telah kami anugerahkan bagi Daud akan Sulaiman. Jadi Nabi Daud mendapat zuriatnya yang anaknya namanya Sulaiman. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Siapa dia? Sulaiman. Sulaiman tu sebaik-baik hamba. Dia beruntunglah si bapanya. Kerana anaknya Sulaiman ini cerdik. Dan lebih cerdik daripada bapanya. Dan dia juga adalah seorang yang dikatakan dalam ayat ni ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya dia yang banyak kembali. Mana kembali banyak bertaubat. Walaupun dia seorang nabi, dia banyak melapaskan kalimat taubat. Macam kita lah. Lepas solat selalu sebut astagfirullah. Itu kalimah apa? Itu kalimah taubat. Dosa ke, tak dosa ke, selalu kita sebut kalimah taubat. Ini adalah jalan para rasul. Rasul pun walaupun dia dikatakan maksum, tapi dia tidak meninggalkan kalimah taubat. Kalau kita dengan raja, padahal tak berdosa pun dengan raja, setiap nak menghadap, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patih harap diampun, padahal tak ada dosa pun dengan dia, setiap menghadap je mesti nak minta ampun kat dia. Ini raja. Jadi kepada Allah Ta'ala lebih daripada itu, sebagaimana contoh-contoh para rasul. Jadi tak salah kalau kita rasa bersalah ke, tak bersalah ke, tetaplah lapaskan kalimah taubat. Astagfirullah tu adalah kalimah taubat. Okey, sekarang ni kita tengok di sini perkataan wahabna termasuk apa? Madi. Okey, betul. Madi. Satu lagi. Awabun. Tak, bukan nahu, cerita sorof. Termasuk apa? Ya. Ada ke wazan awabun macam tu, isim fa'il? Isim fa'il kan fa'ilun. Fa'ilun. Isim mubalaghah kan ada sabdu. Isim mubalaghah. Dalam dalam 14 tu kan ada satu yang ada sabdu. Isim mubalaghah. Itu diterjemah tadi yang banyak. Yang banyak tu maknanya sangatlah. Okey. Itu mubalaghah Okey, ayat 31. Ingatlah di waktu. Ingatlah di waktu. Urida telah dikemukakan ia. Alaihi atasnya. Bil asyi di waktu petang. Di waktu petang as-safinatu. Beberapa kuda yang patuh.
beberapa kuda yang patuh. Al-Jiyad. Al-Jiyad, yang tangkas. Faqala, ayat yang ke-32, Faqala, maka telah berkata ia, ini sesungguhnya aku. Ahbabtu, telah suka aku. Hubbal khairi, mencintai kebaikan. Mencintai kebaikan. Dari zikri, mengingati, Rabbi, Tuhanku. Hatta, sehingga, tawarat, telah terlindung ia. Telah terlindung ia. Bil hijab. Bil hijab, dengan tirai. Baik, saya semula. Iz, ingatlah di waktu. Urida alaihi, telah dikemukakan ia. Alaihi, atasnya. Bil asyi, di waktu petang. As-safinatu, beberapa kuda yang patuh. Al-Jiyad, yang tangkas. Nabi Sulaiman, dia sayang dengan kuda-kudanya. Kuda-kuda yang datang kepadanya dengan patuh. Kemudian kudanya tangkas, berlari. Suka dia. Dikatakan, faqala inni ahbabtu, maka telah berkata ia, telah suka aku hubbal khair, mencintai kebaikan. An zikri Rabbi, dari mengingati Tuhanku. Hatta tawarat, sehingga telah terlindung ia. Bil hijab, dengan tirai. Pak, maksudnya, Nabi Sulaiman pada waktu petang, dia berhadapan dengan kuda-kuda yang jinak, dan kuda ini tangkas, dibelai dan sebagainya. Seronok membelai-belai kuda ini sehingga dia lupa solat asar. Mengikut tafsir, ada solatnya pada waktu asar itu, tapi solatnya ikut sunnah mereka lah. Sama dengan solat kita ke, ataupun berbeza, adalah maknanya cara dia ibadat waktu asar. Sehingga dia terlupa mengingati Tuhannya, iaitu nak solat asar, sehingga matahari tadi dah terlindung dengan tirai, dah hampir-hampir nak terbenam.
Ya. Rupanya, ya, ayat ini juga menjadi peringatan kepada kita. Asa ni adalah waktu yang paling menyeronokkan, menyenangkan, suasana yang memang baguslah asa ni. Dan asa ini juga adalah waktu-waktu yang kita boleh lalai. Ya. Solat asar ni tak lama. Sekejap, masanya tak lama seperti bukan seperti zuhur. Zuhur ni panjang, isyak juga panjang. Ya, tapi ya, asar ni masanya ya tak lama. Ya, kalau kita lalai saja, ya, maka matahari pun terbenam. Jadi keseronokan. Shopping lupa pula. Sampai lupa waktu asar. Kita kiaskan macam tu. Ya, pergi shopping waktu asar, seronok ya kan. Tapi belum solat asar lagi. Ya, nantilah balik. Ya. Tengok-tengok tempat shopping ni macam siang je, macam tengah hari rasanya kan. Tak tahu dah malam. Keluar-keluar dah maghrib. Dah tak asar. Kan? Jadi kita kena kiaskan. Kita suka kepada kebaikan. Macam Nabi Sulaiman juga dia kata dia suka kebaikan. Hampir-hampir kebaikan tu melupakan dirinya untuk mengibadati Allah. Ya. Jadi kita juga ambillah pengajaran ni. Ya. Kadang kita takut kalau kita tak asar lagi. Ya. Takut nanti tertinggal asar. Perasaan-perasaan macam tu, itu tanda seorang itu ada kemanisan iman. Tapi kalau dah tak ada perasaan macam tu, habislah. Dah hampir tercabut iman kita. Dah tak ada perasaan macam tu lagi. Tak ada kisah lagi. Tertinggal ke tak tertinggal pun macam tak ada salah. Itu ingat, itu ciri-ciri nak tercabut iman. Ya? Kalau kita masih terasa macam berdosa, bersalah, ya, kalau tak buat lagi, itu tanda kita ada kemanisan iman. Ya. Jadi ingat, jadikan pengajaran macam mana kisah Nabi Sulaiman. Ya. Kalau ikutkan tafsiran mengenai Sofinat ni, mengikut orang Arab ni, kuda ni bila bersama dengan tuannya, dia akan angkat satu kaki dan tinggal 3 kaki. Itu satu macam kuda tu memberi hormat kepada tuannya. Dia akan angkat satu kakinya, ditinggalkan 3. Itu makna Sofinat. Patuh dia sampai macam tu. Kuda yang patuh sampai kedudukan dia macam tu, mengikut tafsiran dia. Ya. Baik, kita teruskan lagi ayat yang ke-33. Rudduha, telah dikembalikan mereka akannya. Nanti ada makna amar ni, ruddu. Amar ni, kembalikanlah olehmu. Amar, bukan. Kembalikanlah olehmu akannya. Rudduha, kembalikanlah olehmu akannya. Alayya, atasku. Fataufiqo, maka telah memulai ia mashan, menyapu ataupun mengusap. Mengusap. Bisuqi, di kaki, wal a'naq, dan tengkuk-tengkuk. Tengkuk tu leher. Baik. Suk di sini bukan basah. Suk di sini dengan makna kaki. Ya. Sakun.
Ha. Jadi kalau ke Arab juga dia katakan sebagai pasar ya, suk. Ya, ila syuk. Ya. Hmm. Sama. Sama. Tapi ini daripada perkataan mufradnya sakin. Sakin. Ya. Kalau satu. Kalau jamak mana suk. Sim alif kof. Sin alif kof. Jadi artinya yang kita baca ni jamak ya, suk ni ya. Suk ni maknanya kaki-kaki. Kaki-kaki. Sebab dia mufradnya sakin. Okey ya. Rudduha alayya, telah kembali sorry. Rudduha, kembalikan olehmu akannya alayya, atasnya, fatafiqa, maka telah memulai ia mashan, ia menyapu atau mengusap bisukin di ya tengkuk-tengkuk, di tengkuk-tengkuk, di kaki-kaki, wal anak, dan leher-leher atau tengkuk-tengkuk. Mana binatang ni, kalau siapa tahu macam lembu ya. Lembu kalau kita usap dia leher tu, ya. Leher kita usap-usap, ya, dia macam suka. Binatang tu suka, ya. Bawah leher, bukan atas ya. Bawah dia. Bawah leher tu. Kucing pun suka. Diusap kat leher dia tu. Banyak binatang macam tu dia suka. Termasuklah kuda. Ya, diusap-usap kaki dia, diusap-usap leher dia. Oh, suka sangat. Ya. Biasa binatang-binatang jinak macam itulah. Ya. Baik ya, saya nak tahu kedudukan kalimah taufiqah di sini. Fi'il apa ni? Taufiqah. Ya, madi. Ya, madi. Ya. Fi'il madi. Kalau ayat 32, ahbab tu madi. Hubba depannya hubba. Hmm. Hmm. Ambil mana, tengok mana. Apa dia? Okey, masdar. Ya, asalnya hubban. Hubban, tanwin ya. Sebab dia jadi mudhaf, kena buang tanwinnya satu. Hubbal. Sebab dia jadi hubbal khairi, mudhaf ilaihi. Jadi mudhaf ni kena buang salah satu ya. Okey, betul tu. Kalau zikri, termasuk apa? Okey. Kalau tak faham, saya nak tanya, isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Kalau tak faham, macam fi'il. Kalau fi'il, dia tidak boleh ada huruf jar. Dia tak boleh baris bawah kalau fi'il. Kan di sini ada huruf jar, an. Zikri, ada huruf jar an. Kemudian zikri baris bawah. Jadi dia bukan fi'il, dia isim. Isim apa? Isim masdar. Masdar. Cuba bunyikan atas. Bunyikan asal atas. Tak, bukan tu. Tak, masdar. Bunyikan atas yang baris bawah tu. Zikron. Masdar lah.
Sebab ada huruf jar, itu selalu kita bila kita belajar dengan praktikal dia tak sama ya. Kita belajar belajar sorof, je kita bunyi zikron. Bila dah jadi ayat, zikri dah lupa. Kita tak perasan, ya. Okey, sambung lagi. Tawarat depannya. Termasuk apa? Hmm. Madi. Macam mana kenal dia madi? Okey, dalam segi dalam dalam segi makna, dalam segi ah, tak tanis. Yang penting tu tak tanis tu. Itu lagi jelas. Tak tanis tu, ya. Hmm. Ya. Tafa'ala. Ah, dia punya asalnya daripada perkataan apa ni? Tawaro, 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 tafa'ala. Tawo, alif, ro, ya. Ada ya tu, ya dibuang. Kena kena cari perkataan waro lah, waro. Waro, wa alif, ro. Tapi ni mutal ya. Ini huruf mutal. Okey ya, kita selesaikan pelajaran kita, pelajaran sorof latihan tu belum diselesaikan lagi. Yang dah buat kat rumah tu. Jadi kita selesaikan dulu. Mula-mula apa dia yang buat latihan dulu. Mula-mula sekali. Apa dia? Tiga hurufnya. Ro. Tak, ro, kaf, ain sebut huruf. Itu baris. Sebut huruf. Macam tu. Nombor dua. Sebut huruf. Sebut huruf. sebut huruf, bukan baris. Sebut huruf. Rin, faro. Macam tu. Itu nama sebut huruf. Kalau faro tu baris. Nombor tiga. Hasinun. Nombor empat. Hakamim. Okey, sekarang nombor satu. Baru baris. Nombor satu baris. Roka'a mudhari'nya yarka'u. Masdarnya ruku'an. Okey. 116. Nombor dua. Nombor dua dulu. Nombor dua. Ghafara mudhari'nya yaghfiru, masdarnya ghafran. Ataupun ghufran pun boleh. Muka surat 268. Okey, nombor tiga. Hasuna mudhari'nya yasunu, masdarnya husnan. Muka surat 73. Nombor empat. Hakama mudhari'nya yahkumu, masdarnya hukman. Okey, muka surat 76. Okey, selesaikan nombor satu, amar dan nahi. Roka'a yarka'u ruku'an.
Amar dan nahi? Nahi? La tarka. Isim fa'il, isim maf'ul. Marku'un. Okey, makan zaman alat. Markaun. Markaun. Mirkaun. Tafdil mubalaghah. Arkaun. Rokkaun. Rokkaun. Madi majhul, mudhari majhul. Jangan ada sabdu. Ringankan ruki'ah. Ya. Yurka'u. Okey. Nombor 2, ghafara yaghfiru ghafran. Dia punya amar nahi. Ighfir nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Sekali sebut 2. Lagi. Makan zaman alat 3 sekali sebut. Okey, tafdil mubalaghah. Okey. Madi majhul, mudhari majhul. Yughfaru. Okey, alhamdulillah. Nombor 3, hasuna yahsunu husnan. Amar nahi. Lagi. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, makan zaman alat. Ya, tafdil mubalaghah. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Okey, cantik. Nombor 4, hakama yahkumu hukman. Amar nahi. Okey. Apa kim pula? Kum lah, kum. La tahkum. Mana boleh la tahkim, ya? La tahkum. Isim fa'il, isim maf'ul. Okey, makan zaman alat. Tafdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, cantik. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi kita nak buat latihan lagi. Cuba gariskan perkataan yang kita nak ambil, ya. Daripada perkataan yang atas sekali iaitu ayat 27, ya. Ayat 27, tandakan perkataan batilan. Batilan. Kemudian, ya, kafaru. Kafaru, okey. Untuk ayat 28 pula, as-solihati, al-mufsidina. Al-mufsidina. Dan satu lagi ada perkataan tadi ayat akhir, ya. Ayat 32, 33. Taufiqo. Taufiqo tu. Taufiqo 33.
Jadi ya, taufiqon ni dah memang fi'il madi lah. Tinggal cari mudhari' masdar dia ya. Macam yang lain-lain tu kena cari 3 hurufnya. Okey, saya nak tahu saja. Yang daripada atas tadi apa perkataannya? Batilan. Batilan. Apa huruf 3-nya? Batolam. Batolam. Okey. Kafaru? Kafaro. As-solihati? Sod lamha. Al-mubsidina? Fasindal. Okey, itu ya. Dengan tofakof tadi ya. Tofakof. Jadi 4 tu untuk latihan sekali lagi ya, nak memahirkan. Itu dah kira hampir mahir. Dah kira laju ya. Nak lajukan lagi sikit. Ya, rujuk pada kamus ya. Baik, sekadar itu untuk hari ini. Surakallahul azim.